Nama saya Muhammad Naim binti Ma'arif. Nombor matrik D2023110878. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Kirni Zamir Rosli, memegang kad matrik D202311087440. Hai, nama saya Muhammad Amir Zakidin bin Azman. Nombor matrik D202311087336. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Wan Muhammad Hilman bin Wan Muhammad Rizwan. Nombor matrik D2023110874. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 8 di bawah kelas A, di bawah penyeliaan Dr. Nur Akmal. Hari ini kami akan menemu ramah seorang tokoh terkenal seni, iaitu Encik Suzli Ibrahim. Bersama saya, Razlan Izwan Shah bin Roslan, bernombor matriks D202311087441 sebagai ketua kumpulan. Saya Suzli Ibrahim, lukis abstrak ekspresionis, telah melahirkan karya, telah berkarya lebih daripada 30 tahun, dan sebagai pendidik juga lebih daripada 30 tahun. Karya saya adalah lebih kepada berbentuk abstrak ekspresionis yang mana telah menjadi sebahagian daripada diri saya, dan saya terus akan menghasilkan karya-karya berbentuk abstrak ekspresionis, dan bukan sahaja berkarya untuk memenuhi kehendak saya sebab saya suka bentuk karya abstrak ekspresionis, tapi juga berkarya di dalam dakwah bertujuan untuk mengenalkan negara kita kepada sedang, dan juga memberi peluang kepada pelukis-pelukis baru yang mana ruang space ini memberi peluang kepada terutamanya pelajar-pelajar universiti pendidikan tinggi untuk mempelajari secara informal, di mana ada sebagian daripada dunia yang kampus ini untuk belajar melukis dan juga mendapat networking ke negara-negara luar. Dan saya akan menunjukkan jalan kepada mereka bagaimana untuk bukan saja berkarya di dalam negara, tapi juga memperoleh berkarya di luar negara. Secara tidak langsung kita meletakkan nama Malaysia di pesada seni dunia. Terima kasih. So first karya saya yang menjurus ke arah abstrak pada tahun 94. Benda buku baru tu ada saya keluarkan tu. Jadi saya buat the semi abstrak, nampak macam penyu sikit-sikit, tapi colourful lah, macam-macam colour. Dan saya beli balik sekeping, dan ada lelong itu saya tak mahu beli sebab harga dah tinggi. Sebab masa melukis saya buat awal tu, kita jual je, kita mana nak simpan kan, dapat beli balik lah. Daripada penyu yang pertama tu 94 tu, family series tu dah saya. Dan dia bergerak tanpa saya sedar. Saya buat bergerak bertukar tadi, kita tak sedar, lala dia jadi full abstract. Yang bagus bukan kita buat. Sekarang you minat apa? Realis. You realis. You minat pop, you buat pop. Tapi nanti dia akan bergerak. Pop mungkin campur dengan abstract sikit, campur dengan art sikit. You minat bergerak. Bukan estetik satu. Saya tak percaya estetik sebab kita rasa banyak membaca, banyak bergerak, banyak bercampur orang. Jadi kita lagi berkembang kita punya otak. Macam dulu lah saya tengok macam abstract saya dulu memang macam kat belakang sana tahun 2008 je satu saya simpan tu. Memang totally abstract grassroots. So sekarang tukar ke sini. Sepanjang berkarya, macam mana sentiasa konsisten dalam menghasilkan karya? Okey, macam tadi mula saya dah cakap dah. Sejak saya bekerja, Sabtu atau Ahad, satu hari saya akan di studio. So maknanya setiap hari saya melukis. Di tempat saya tidur kat rumah pun, tepi katil tu ada sketchbook. Macam saya dapat masa bangun tidur dapat tu, kita tulis apa kita rasa. Sebab tu masa buat karya ni biasa saya kadang-kadang banyak artis ada masalah nak bagi tajuk apa. Tapi biasanya kalau seorang pelukis profesional tu ataupun yang banyak saya jumpa, pelukis-pelukis yang mungkin berjaya lah boleh kata,
dia lukis tu dia tulis apa dia rasa, apa dia fikir baru dia tulis. So jadi bila siap dia tengok apa yang dia tulis tadi tu, benda tu dia guna sebagai tajuk karya dia. Sebab tu masa dia buat tu dia fikir tu tak adalah buat ni tiba-tiba banjir lah apa atau pengaruh menipu semua tu. Jadi artis tu perlu jujur apa yang dia buat sebenarnya. Dia tulis tu apa yang dia buat. Tajuk tu tally dengan apa yang dia rasa masa dia buat. Tapi ada juga lukisan yang saya jumpa, kadang saya pergi studio, aku tak ada idea tajuk ni, tolong bagi tajuk. Ada juga macam tu. Jadi saya rasa untuk memudahkan bila dia buat karya tu, buat tu you fikir apa sebab you tulis. Karya yang Suzli buat ada bentuk macam origami sekali dengan abstrak. Jadi saya ambil inspirasi daripada mana buat Tadi karya saya dah tu? cakap tadi, sebenarnya masa COVID tu kita tak boleh keluar rumah. Jadi saya ada anak saudara 4 tahun dia duduk di Kajang. So bapak dia kerja astro, so dia boleh rentas kawasan. So bapak dia boleh rentas, dia berseludup anak dia. Berseludup lah, dia bawa anak dia letak rumah saya lah. Jadi saya tak ada anak bongsu umur 22 tahun. So tak ada budak kecil. So seronok budak kecil ni kan. Jadi dia suka buat origami budak ni. So bila buat dengan kertas photostat, last satu ketika tu habis, kertas photostat habis lah. So yang ada kertas photostat, kertas A4 habis. Ada photostat karya saya sebelah ni kosong. Kita main lipat-lipat lah. Bila lipat, bila siap tu saya nampak satu sebelah tu ada karya saya, sebelah ni putih yang belakang tu. Jadi daripada tu saya dapat banyak, bila banyak tadi origami tu letak dalam kotak. Tak satu hari saya tengok banyak, saya snap gambar. Saya duduk saja tu, bagus juga ni tadi. Jadi saya buat, kalau tengok dalam katalog tu, gambar awal tadi. Gambar yang awal yang saya buat ni gambar tu, saya masukkan origami betul dalam. Jadi saya rasa bila buat seperti tu saya tak boleh ni. Saya bukan buat origami, saya ambil konsep origami. Konsep origami dia hard edge, dia ada garis lurus yang bezakan antara karya saya dengan space yang kosong tadi yang lipat. So kalau tengok macam tu dia nampak kesan lipat tu yang hard edge tu. Kerjaan sebagai seorang artis ataupun seorang cikgu masih relevan ke sekarang? Okay. Sebenarnya kalau tak ada cikgu, tak ada orang pandai pun. Tak ada cikgu, tak ada orang belajar apa pun. Tak ada cikgu, bangun tidur makan apa. Betul tak? Cikgu ni bukan seni, ajar apa benda pun. Cara kita hidup pun ada kita ikut. Kita pergi sekolah, kita ada belajar agama, kita ada belajar macam-macam. Untuk kita meningkat diri kita lagi baik, lagi bagus. Kalau cakap cikgu seni tadi, kalau tak pergi sekolah, kita tak tahu macam nak lukis, macam nak space, macam mana nak create form kan. Cikgu yang ajar tu daripada dekat sekolah lagi. Baru student tu atau seorang tu tahu tentang untuk melukis. Okay. Daripada kita pergi sekolah, kita dapat knowledge tadi sejarah seni, semua benda-benda tu. Jadi kalau kita kata tak relevan cikgu seni, macam mana seni nak hidup, seni nak ada. Okay. Dan kalau kita kata seni tadi cikgu, kita kata seni tu tak relevan dengan sekarang. Baju kita pakai ni pun seni semua ni. Betul tak? Kalau tak semua pakai putih semua, tak ada colour apa ataupun hitam semua. Kadang kita pergi kat kedai tu, kita pilih nak baju apa sesuai dengan kita. Tu seni tu. Kita beli kereta pun nak tengok design kereta yang best. Kau tak nak kotak dulu, zaman dulu Mercedes kotak je. Sekarang ni tengok Mercedes macam Ferrari dah design dia. Betul tak? Itu maknanya seni yang dulu. Kalau kata tak relevan, semua kereta kotak pada dulu. Atau semua kita orang pakai baju seluar putih semua ataupun hitam semua, macam tu, tak ada design, tak ada apa. You pergi kat kedai yang beli tudung tu, ada nama bawal, ada nama gajah apa benda kan, ada macam nama kan. Jadi tu seni semua tu. Okay, kalau tudung tu ada jalur macam mana, ada kat tepi, ada kerawang ke apa, semua seni. Okay. Cat dia pun kenapa ada terkorak kat atas. Seni lah tu, kalau tak ada mungkin you tak beli, betul tak? Semua benda seni tu kalau kata tak relevan, tak betul lah. Rumah sekarang, dulu rumah mungkin rumah Melayu lama macam tu, ada kotak je kan. Sekarang kalau rumah tu dah tak ada macam ni dah, semua macam gini tu dah ada. So seni sentiasa relevan dengan perkembangan semasa. Kalau you buat rumah macam rumah lama tu, kalau orang yang minat tradisional dia buatnya tu, dia minat. Kalau you kata ikut sekarang yang macam gini, dia tak suka. Betul tak? Kalau setengah orang you suruh rumah yang tradisional tadi tu, walaupun guna kayu yang mahal sekali pun, dia tak nak. Dia nak yang
yang contemporary sekarang. Saya tengok semalam Plain Villa ada satu dalam YouTube tu. Dia beli Boeing berapa tak, kapal terbang, dia ubah semua dalam tu jadi bilik tidur, jadi apa, dekat tempat apa tu, sayap tu dia buat ada pagar tempat dia lepak tengok rumah. So pelik kan dia punya, dia hendak dia macam gitu, dia ubah suat kapal terbang tu jadi villa macam. Dia sentiasa relevan. Tengok cara kita berfikir tu macam mana. Kita nak apa? Kalau kita fikir tak relevan, kita tak berkembang. Dia kan? Kalau you fikir, saya ada kawan seorang, dia tak pakai handphone, lama dia tak pakai handphone. Tapi selalu nak WhatsApp, dia tak boleh. Ramai kawan dia, aku nak WhatsApp kau tak boleh. Lalu dia kena ikut perkembangan semasa. Walaupun saya rasa dia tak tahu dia boycott apa, aku tak nak WhatsApp tak main ni. Tapi last lah dia ikut juga. Sebab tak boleh. Kita kena ikut dengan perkembangan semasa. Kalau tak kita tertinggal. Betul? Kalau fikir dulu zaman saya belajar dulu tak ada handphone pun. Kalau 80-an tak ada handphone. So takkan apa sekarang tak ada. You pun tak boleh jumpa saya pun nak jumpa nak. Kan nak ikut perkembangan kita. Itu ni internet pun tak ada. Macam mana kita sekarang ni bank pun duduk kat nak bayar pun ini je. Kan. Jadi apa benda pun saya rasa relevan. Termasuklah seni. Sebagai seorang artis abstrak kan, semestinya pada awal-awal belajar dulu Cik Suzli tak memilih, belum lagi memilih aliran abstrak ni. So, macam mana? Apa inspirasi? Bila saya masuk universiti, saya nak jadi pelukis dalam kepala saya. Bukan nak jadi bicara, saya nak pelukis. Sebab cikgu yang mengajar saya tu, dia lulusan daripada UiTM. So dia cakap nak jadi artis, tempat dia ITM. So dia banyak bagi semangat pada saya dalam ada petikan surat khabar itu saya tulis nama dia pun. Saya sebut nama dia pun ada keluar. Dan bila saya masa belajar sekolah ni saya dah pernah dengar nama Picasso, Van Gogh. Jadi bila saya masuk universiti tadi tu saya berkawan tu dengan budak final year. Jadi budak final ni saya ada exhibition merata. Saya ikut dia orang. Jadi macai lah suruh pergi beli mi goreng kat luar, suruh saya jalan kaki dan transport tu. Bagi sanggup ni. Untuk sini bukan dia torture tapi kita nak rapat dengan dia. Jadi bila saya walaupun semester 1 2 saya dah join budak final, so kita ada peluang untuk exhibition bersama dengan luar. Daripada itu bila saya pergi tengok exhibition saya rasa seronok sebab ramai orang reporter ada interview, aku nak jadi macam ni nak masuk kat apa. Masa tu lah masa baru. Dan bila kita campur dengan orang tadi tu baru kita tengok okey ni style macam ni. Bila kita belajar tadi baru kita tahu ada aliran macam-macam dalam art seni. Jadi mula-mula pun saya buat surrealist pun saya buat, pernah keluar cover album kumpulan ni. You boleh cari search internet. Z-Gis nama dia punya album tu. Tu karya saya berbentuk surrealist. Dan bila kita buat ni kita rasa proses tu kita rasa seronok buat ni. Kita nak cuba macam-macam. Tapi bila tahun 19 baru lagi 94 saya baca satu paper tentang nelayan, bukan kat Malaysia, kat luar negara. Nelayan tu dia penyu tersangkut dekat pukat dia, dah potong perut dia. So dah bintang, dah tak boleh tengok benda tu. Sebab saya pada kecil saya tengok penyu dekat tepi laut saya tengah. So kita orang selalu ke pantai atau Abang tengok penyu. Last tu dalam tahun 90-an tu penyu dah tak ada lah, tak ada naik sana lah. So jadi 94 tu saya rasa macam kerakusan manusia yang makin mengakibatkan setengah binatang dikupus. So first karya saya yang menjurus ke arah abstrak pada tahun 94. Dalam buku baru dia ada saya buat itu. Jadi saya buat the semi abstrak, nampak macam penyu sikit-sikit. Tapi colourful lah, macam-macam colour. Dan saya beli balik skeping dan ada lelong itu saya tak mampu beli sebab harga. Sebab masa melukis saya buat awal tu kita jual je, kita mana nak simpan ni. Dapat beli balik tu. Daripada penyu yang pertama tu 94 tu family series tak silap. Dan dia bergerak tanpa saya sedar. Saya buat bergerak tukar tadi kita tak sedar, lala dia jadi full abstract. Yang bagus bukan kita buat. Sekarang you minat apa? Realist. Itu dia realist. You minat pop, you buat pop. Nanti dia akan bergerak. Pop mungkin campur dengan abstract sikit, campur dengan art sikit. You minat apa? Dia bergerak. Bukan statik satu. Saya tak percaya statik sebab kita rasa
banyak membaca, banyak gerak, banyak bercakap orang, kita lagi berkembang kita punya otak. Macam dulu lah saya tengok macam abstract saya dulu memang macam kat belakang sana tu tahun 2008 je tak salah tu saya simpan tu. Memang totally abstract brushstroke ni. So sekarang tu tukar tu. Thank